Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati lagi dikasihi Ustaz Muhammad Alif Najmi bin Abdul Rahim merupakan guru pendidikan syariah Islamiah tahun 5 Bani. Bulan kami akan membentangkan tajuk zaman Bani Umayyah daripada bab tamadun Islam pendidikan syariah Islamiah tingkatan 4. Kita pergi kepada pengenalan zaman Bani Umayyah. Nama kerajaan Bani Umayyah diambil sepenuhnya moyang Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan khalifah pertamanya. Keturunan Bani Umayyah berasal daripada Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Nasab ini bertemu dengan nasab Rasulullah SAW, iaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Pemerintahan zaman Bani Umayyah ini merupakan keturunan yang memerintah kota suci Mekah sebelum kebangkitan Rasulullah. Kerajaan Umayyah memerintah selama 92 tahun, iaitu pada tahun 40 Hijrah sehingga 132 Hijrah. Dasar pemerintahannya berbentuk monarki dan pusat pemerintahannya di Damsyik. Terusnya kita pergi kepada latar belakang kerajaan Bani Umayyah. Nama kerajaan ini diambil sebenarnya nama keturunan Bani Umayyah, iaitu Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf, iaitu peniaga terkenal. Pemerintahan Bani Umayyah ini diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan selepas peristiwa penyerahan kuasa daripada Sayyidina Hasan bin Ali untuk mengelakkan perpecahan umat Islam. Pemerintahan Bani Umayyah terbagi kepada dua tahap, iaitu tahap pertama, pemerintahan ini berpusat di Damsyik dan menggunakan gelaran khalifah diasaskan oleh Khalifah Muawiyah. Tahap kedua, pemerintahan ini berpusat di Cordova menggunakan gelaran Amir yang diasaskan oleh Abdul Rahman Al-Dakhil. Seterusnya kita pergi kepada tempoh pemerintahan zaman Bani Umayyah. Zaman Bani Umayyah terdiri daripada 14 orang khalifah. Khalifah yang pertama ialah Muawiyah bin Abi Sufyan, memerintah selama 19 tahun. Kedua, Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan memerintah selama 4 tahun. Yang ketiga, Muawiyah bin Yazid memerintah selama 3 bulan. Yang keempat, Marwan bin Al-Hakim memerintah selama setahun. Yang kelima, Abdul Malik bin Marwan memerintah selama 21 tahun. Yang keenam, Al-Walid bin Abdul Malik memerintah selama 10 tahun. Yang ketujuh, Sulaiman bin Abdul Malik memerintah selama 3 tahun. Yang ke-8, Umar bin Abdul Aziz memerintah selama 2 tahun. Yang ke-9, Yazid bin Abdul Malik memerintah selama 4 tahun. Yang ke-10, Hisham bin Abdul Malik memerintah selama 20 tahun. Al-Walid bin Yazid memerintah selama 1 tahun. Yang ke-12, Yazid bin Al-Walid memerintah selama 1 bulan. Yang ke-13, Ibrahim bin Al-Walid memerintah daripada 126 sehingga 127 Hijrah, bersamaan 1 tahun. Yang ke-14, Marwan bin Muhammad memerintah selama 15 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membincangkan iaitu perkembangan dan kegemilangan yang berlaku di zaman Uthmaniyah. Poin yang pertama ialah sosial, iaitu menjamin kebajikan masyarakat dan membela golongan yang miskin. Selain itu, berjaya membasmi kemiskinan masyarakat. Poin yang kedua ialah ketenteraan, iaitu jabatan ketenteraan berkembang dan mempunyai sistem gaji yang berterusan. Selain itu, terdapat seramai 40,000 tentera yang berdaftar di Mesir dan 60,000 tentera di Iraq. Mereka juga membina kapal perang untuk menghadapi ancaman musuh daripada kerajaan Rom melalui Laut Mediterranean dan menubuhkan 3 armada laut di Syam, Mesir dan Afrika Utara untuk menghadapi ancaman tentera Rom. Yang ketiga ialah ekonomi, iaitu mengeluarkan mata wang sendiri bagi mengukuhkan ekonomi wilayah-wilayah daripada ekonomi asing. Seterusnya, mata wang terdiri daripada emas, perak dan tembaga yang telah menyatukan wilayah-wilayah Islam dengan satu sistem kewangan yang seragam. Akhir sekali, mewujudkan kegiatan pertanian dan memperkenalkan sistem perairan dan teknik penanaman yang baharunya. Seterusnya ialah politik dan pentadbiran, iaitu melakukan perubahan pelantikan khalifah secara syurak kepada sistem monarki dan mengubah pusat pemerintahan kerajaan ke Damsyik oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Selain itu, melaksanakan dasar persasingan kuasa antara pemerintah dan hakim secara penuh. Yang kedua terakhir ialah keilmuan, iaitu kemunculan tokoh-tokoh mazhab fiqh seperti Imam Abu Hanifah di Iraq dan Imam Malik di Madinah, dan kemunculan ulama-ulama yang terkenal seperti Imam Al-Zuhri, Imam Al-Nu'ay dan Imam Ja'far As-Sadiq. Akhir sekali ialah perkumpulan dan penulisan hadis yang dilakukan pada zaman Umar Abdul Aziz bagi menyelamatkan berlakunya pemalsuan hadis. Tulisan Al-Quran dikemas kini dan diletakkan tanda-tanda yang memudahkan bacaan seperti kasrah, fathah, doham dan syaddah. Sekali ialah perubatan dan sains, iaitu perkembangan yang berlaku di zaman Uthmaniyah, iaitu aktiviti keilmuan berkembang dan bertambah besar sehingga Damsyik menjadi kota ilmu yang terkemuka
Khalid bin Yazid telah menterjemah ilmu perubatan dan khemah daripada bahasa Greek serta Kibeti ke dalam bahasa Arab. Sekali perbinaan hospital pertama di Damsyik oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik yang telah melantik doktor-doktor pakar dan memberi mereka gaji khusus. Seterusnya kita pergi ke faktor-faktor kegemilangan tamadun Islam pada zaman Bani Umayyah. Antaranya mengamalkan sistem syura dalam pentadbiran perkhidmatan negara bagi menjamin kemaslahatan rakyat dapat ditegakkan seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Muawiyah yang sentiasa bertanya kepada orang yang lebih pakar. Seterusnya kebebasan bersuara yang diberikan oleh Khalifah kepada rakyat. Sebagai contoh, Abu Muslim Al-Khawlani telah menasihati Muawiyah dengan lantang dan tegas, tetap beliau tidak menerima sebarang ancaman daripada Khalifah. Seterusnya menguatkan pertahanan negara Islam dari aspek ketenteraan antara usaha yang dijalankan seperti menaikkan gaji tentera dan memastikan kebajikan mereka terpelihara serta meningkatkan jumlah kapal perang sehingga mencecah 1,800 buah pada zaman pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik. Seterusnya menjaga kebajikan rakyat dan membangun teras kemiskinan seperti memperuntukkan bantuan khas seperti setiap individu miskin, memerintahkan bagi setiap individu yang buta seorang pemandu dan bagi setiap 5 orang anak yatim seorang penjaga. Seterusnya adalah menggalakkan aktiviti pertanian dengan mengusahakan tanah-tanah kerajaan yang subur sehingga hasilnya mencecah 5 juta dirham bagi sesetengah tanah yang diusahakan. Menggalakkan perkembangan aktiviti perniagaan dengan menyediakan kemudahan kepada peniaga-peniaga dan meluaskan jaringan mereka. Yang terakhir, memberikan tumpuan dalam teknologi pembuatan kapal perang dengan menubuhkan pusat pembinaan kapal di Syam yang menghimpunkan pakar-pakar daripada seluruh pelosok negara Islam pada zaman pemerintahan Muawiyah. Saya akan berkongsi tentang tokoh-tokoh tengku-muka zaman Bani Umayyah. Yang pertama ialah Imam Abu Hanifah ataupun nama aslinya An-Nu'am bin Sabit At-Taimi Al-Kaufi. Beliau ni dilahirkan di Kabul, Afghanistan dan berbangsa Parsi. Datuk beliau telah memeluk Islam pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab dan telah berpindah ke Kufah di Iraq. Beliau lahir pada 80 Hijrah, iaitu pada zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dan wafat pada tahun 150 Hijrah. Pada permulaannya, beliau ini terkenal sebagai seorang ulama yang menguasai ilmu kalam dan mempunyai kemahiran yang tinggi dalam bidang berdebat. Beliau ni telah banyak menyertai perdebatan dan telah berjaya mematahkan segala hujah-hujah daripada golongan sesat seperti Jamiah, Mu'tazilah dan Khawarij. Antara kelebihan beliau juga ialah beliau ni terkenal sebagai seorang ulama yang menguasai ilmu fiqh sehingga beliau pernah diminta untuk menjadi hakim di Kufah, tetapi beliau menolaknya dengan sifat rendah hati. Fatwa beliau telah diikuti oleh masyarakat Iraq pada masa tersebut dan majlis pengajarannya didatangi oleh ramai anak muda sehingga terbentuklah mazhab Hanafi. Yang kedua, tokohnya ialah Tariq Bedian. Nama Tariq Bedian ni itulah nama asalnya, cuma belakang ni ditambah dengan perkataan Al-Barbari, iaitu bangsa Barbar, iaitu bangsa asli Afrika. Dia ini merupakan seorang tentera yang berkhidmat di bawah kepimpinan Musa bin Nasir yang telah dihantar oleh Khalifah Al-Walid bin Malik untuk membuka Afrika Utara, iaitu Maghribi, Sudan dan Libya. Melihat ketangkasan beliau berperang, beliau telah dilantik memimpin sebahagian tentera oleh Musa bin Nasir. Setelah memenangi beberapa siri peperangan di Afrika Utara, beliau seterusnya dilantik menjadi Gubernur Tajah di Maghribi. Setelah mendapat persetujuan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Musa bin Nasir menyerahkan tugas untuk membuka Andalusia, iaitu Spanyol, kepada Tariq bin Ziyad melalui strategi peperangan yang disusun oleh Tariq bin Ziyad sendiri. Andalusia ataupun Spanyol ini akhirnya jatuh di bawah pemerintahan kerajaan Bani Umayyah pada tahun 92 Hijrah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nama beliau adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam bin Al-Umawi Al-Qurashi. Beliau telah menjadi khalifah kerajaan Bani Umayyah bermula pada tahun 99 Hijrah hingga 101 Hijrah. Beliau juga terkenal dengan ketegasannya dalam menegakkan keadilan dalam pemerintahannya. Keilmuan Umar bin Abdul Aziz juga diiktiraf oleh para ulama. Sebelum menjadi khalifah, beliau telah dilantik menjadi gubernur Madinah pada tahun 87 Hijrah oleh Khalifah Al-Walid dan Abdul Malik. Pada ketika itu, beliau telah menubuhkan sebuah majlis Asyura yang terdiri daripada 10 orang ulama Madinah yang masyhur. Setiap keputusan beliau dalam urusan pentadbiran akan dirujuk terlebih dahulu dalam majlis Asyura ini. Setelah menjadi khalifah, beliau bertindak memulangkan harta yang dirampas secara zalim oleh pemerintah dan pegawai-pegawai kerajaan sebelumnya. Beliau juga bertindak memecat semua gubernur dan pegawai kerajaan yang terbukti melakukan kezaliman serta melantik terus golongan yang lebih amanah. Beliau selanjutnya memerintahkan gubernur di setiap wilayah Islam untuk memulangkan semula hasil negara yang diperoleh secara zalim kepada pemilik asalnya, termasuknya kepada golongan bukan Islam. Beliau juga menghalang rakyat dari memukul binatang tunggangan secara zalim dan tidak memaksanya membawa muatan berlebihan sehingga beliau menetapkan kadar tertentu bagi barang yang boleh dibawa oleh binatang tersebut. Selain itu, beliau mengambil berat mengenai kebajikan masyarakat dengan memerintahkan supaya golongan yang miskin diberikan bantuan
menyelesaikan masalah kehidupan masyarakat berdasarkan zaman Bani Umayyah. Terdapat 5 tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama, mengamalkan ajaran Islam yang tulen dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua, menguasai ilmu, pengetahuan dan kemahiran. Yang ketiga, mengikuti perkembangan sains dan teknologi. Yang pertama iaitu mengamalkan ajaran Islam yang tulen perlulah dengan bersungguh-sungguh, kerana amalan ini akan mencontohi amalan para ulama yang silam. Yang kedua, menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan. Menguasai ilmu pengetahuan ini akan menjadikan kita lebih berdikari serta dapat memajukan diri kita sendiri. Yang ketiga, mengikuti perkembangan sains dan teknologi ini. Perlulah membuat tindakan seperti ini supaya dapat memanfaatkan aspek-aspek positif dan menjauhi aspek-aspek yang negatif. Keempat adalah mengelakkan pergaduhan dan perpecahan. Kelima, yang terakhir, meyakini janji kemenangan daripada Allah SWT. Tindakan yang keempat, mengelakkan pergaduhan dan perpecahan. Selain daripada tindakan tersebut, kita perlulah menghormati pandangan-pandangan yang berbeza serta tidak memaksa orang lain mengikuti pandangan kita sahaja. Yang kelima, iaitu meyakini janji kemenangan daripada Allah SWT dan bersikap positif. Kita juga perlulah bersikap positif dan optimis dalam berusaha mencapai kejayaan.